Dalam sejarah kerasulan, hanya seorang manusia sahaja yang diangkat sebagai penutup para nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Pada jasad baginda terdapat satu tanda yang istimewa. Ianya dikenali sebagai Khatam An-Nubuwah, iaitu tanda kenabian. Hadis ini menceritakan bahawa pada suatu ketika, kaki Al-Sa'ib bin Yazid sakit, lalu dibawa ibu saudaranya bertemu dengan Rasulullah SAW untuk berubat. Kemudian, baginda menyapu kepala Al-Sa'ib dan mendoakan kebaikan serta keberkatan untuknya. Setelah itu, baginda berwuduk dan Al-Sa'ib meminum baki air lebihan wuduk itu, lantas berdiri di belakang baginda dan dapat melihat Khatam Al-Nubuwah berupa ketulan daging berbulu sebesar butang yang besar atau telur burung hajalah, partridge. Hadis ini menceritakan bahawa Jabir bin Samurah telah melihat chop atau tanda kenabian yang ada di antara dua bahu Nabi. Ia merupakan tanda fizikal khusus yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai bukti bahawa baginda adalah Nabi terakhir. Ia adalah benjolan kecil seperti tahi lalat besar berwarna kemerah-merahan. Setengah riwayat pula mengatakan ia dikelilingi oleh bulu-bulu halus. Sebesar telur burung, merpati yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah gambaran bahawa ukurannya jelas kelihatan tetapi tidaklah mengganggu penampilan baginda. Tanda ini hanya dapat dikenal pasti oleh orang yang melihatnya dengan dekat. Hadis ini menceritakan mengenai seorang sahabat wanita yang bernama Rumaithah yang masih kecil ketika itu pernah berada dekat dengan bahagian belakang badan Rasulullah SAW. Lalu beliau melihat khatam nubuwah di antara kedua-dua bahunya. Boleh sahaja beliau mencium tanda tersebut disebabkan jarak yang sangat dekat dengan baginda. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kelebihan Sa'ad bin Mu'az yang kewafatannya menyebabkan arasy bergegar kerana gembira menerima kedatangan rohnya. Hadis ke-19 ini menerangkan bahawa tiada perbezaan antara bentuk atau saiz tanda kenabian baginda. Hal ini berlaku kerana bentuk tanda kenabian baginda sentiasa berubah-ubah. Yang jelas dan benar ialah tanda itu sudah wujud semenjak Rasulullah SAW masih kecil dan kekal di belakang badannya sehingga baginda wafat. Hadis ke-20 ini menerangkan bahawa Rasulullah SAW pernah memberi izin kepada sahabatnya untuk menyentuh belakang badan baginda, sama ada untuk memberitahunya tentang khatam nubuwah, atau mungkin ada sesuatu di bajunya, atau untuk membersihkan belakang badannya. Apabila Abu Zaid diberi izin, beliau menyentuh khatam tersebut, lalu menceritakan sifatnya yang berbulu di kawasan sekitar. Hadis seterusnya adalah mengenai Salman Al-Farisi. Ringkasan hadis ini menceritakan bahawa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah menjadi hamba kepada seorang Yahudi. Rasulullah membebaskannya dengan bersyarat. Syarat itu berupa menanam 300 batang pokok kurma sehingga tumbuh dengan baik, ditambah dengan cagaran 40 batang emas. Rasulullah SAW sendiri pergi menanam pokok kurma itu, manakala emas pula disediakan oleh seorang sahabat. Salman tidak dapat mengikuti perang Badar dan Uhud kerana masih menjadi hamba kepada Yahudi itu walaupun telah memeluk Islam. Dia mula menyertai Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW dan seluruh keluarga baginda tidak boleh menerima sedekah atau zakat. Mereka hanya boleh menerima hadiah sahaja. Hadis ke-22 ini menjelaskan bahawa Al-Khatam, iaitu tanda kenabian, ialah daging yang timbul. Abu Zaid radhiyallahu anhu berkata sedemikian adalah kerana beliau tidak pun melihat secara jelas dengan matanya. Dia hanya menyentuh dengan tangannya sahaja. Hadis ke-23 ini menjelaskan bahawa riwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada Abu Zaid Amru Al-Ansari bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Dekatlah kepadaku." Maka baginda SAW mengusap dengan tangannya kepala dan janggutnya. Kemudian baginda berdoa, "Ya Allah, perelokkanlah rupanya dan kekalkanlah kecantikannya." Baginda SAW telah mendoakannya dengan doa yang penuh keberkatan ini. Abu Zaid radhiyallahu anhu mencapai umur lebih daripada 100 tahun. Namun tidak terdapat uban di kepala dan janggutnya kecuali hanya sedikit sahaja. Wajahnya sentiasa ceria dan tidak mengalami kedutan seperti orang tua yang lain. Sebaliknya, wajahnya kekal elok dan cantik sehingga beliau meninggal dunia. Antara isu semasa yang boleh dikaitkan dengan tanda kenabian ini adalah kewujudan Nabi palsu. Satu akaun media sosial yang dikenali Nabi Asli
dikesan telah menyebarkan ajaran sesat menerusi lebih 40 video yang dimuat naik di YouTube dan laman X. Hasil semakan Cosmo mendapati akaun terbabit ditubuhkan sekitar 2013, namun mula aktif sejak 2 tahun lalu dengan mempunyai lebih 100.000 pengikut. Video animasi yang dimuat naik itu didapati menyebarkan kisah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran yang telah diubah suai untuk menyesatkan fahaman terhadap ajaran Islam yang Nabi SAW bersabda, akan datang pada akhir zaman kemunculan dajjal-dajjal para pendusta. Mereka Nabi SAW telah memberi amaran bahawa akan muncul ramai pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Baginda bersabda, dan sesungguhnya akan muncul dalam kalangan umatku 30 orang pendusta yang kesemuanya mengaku menjadi Nabi. Ketahuilah aku adalah Nabi terakhir dan tiada lagi Nabi selepas aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Akan datang kepada kalian dengan ucapan yang tidak pernah kalian dengar. Bahkan ayah-ayah kalian juga tidak pernah mendengarnya. Maka jauhilah mereka. Mereka tidak akan menyesatkan kalian maupun mendatangkan fitnah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dengan individu yang membawa ajaran baharu yang tidak selari dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas.